Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat? Welcome kepada channel saya. Alright. Hari yang penuh berkah hari ini, hari Jumaat. Hari ini saya nak buat something yang luar biasa, which is musang campur BBMA. Dan sejarah saya bersama dengan Omar Ali ini panjang. Kami pernah dalam satu grup, pernah buat satu grouping ataupun kerjasama di bawah satu konsortium. Kemudian kami mengikut arah masing-masing. Tapi Alhamdulillah sampai sekarang masih lagi kami berkawan baik. Kalau dia tak call saya call dia. Dan ada satu perkara yang baik dalam BBMA yang tidak boleh diabaikan. Dan untuk itu saya ingin sharing sesuatu dengan anda semua. Alright. Okey. Baik. Dalam BBMA ini kita saya pun belajar dengan dia lama dia ajar saya pun banyak pasal BBMA, kami sharing. Baik. Pertamanya macam mana kita nak combine benda ni, satu benda yang baik BBMA dan juga musang. Musang tentulah berpandukan kepada CB1 sebagai punca pergerakan market. Manakala dalam BBMA dia ada kena arah dan juga ada kena arah kuku. Tetapi dalam BBMA dia juga melihat kepada MA50 ni sebagai arah trend. Macam sekarang ni alhamdulillah arah trend menaik dan orang-orang BMA hanya mengambil posisi buy saja. Ya. Mengambil posisi buy saja. Baik. Now, apa yang saya nak beritahu di sini adalah bagaimana kita boleh combinekan sesuatu itu menjadi lebih cantik. Baik. Sebagai contoh, dalam FMCBR, divergen merupakan satu benda yang penting. Manakala di BBMA, dia akan menjadi MHB. Okey, dia akan menjadi MHB. Baik. Kemudian, di sini dalam BBMA dia melihat MA ini sudah keluar daripada BB yang mana merupakan satu benda yang pantang. Ya, MA5 ni tak boleh keluar BB. Keluar BB je dia akan masuk balik. Keluar BB dia akan masuk balik. Alright? Baik. Now, semasa dia buat new height di sini dan membentuk divergent, candle ini agak kuat momentum dia menjadi candle arah. Dia jadi candle momentum. Kemudian candle ini masuk balik ke dalam. Ya, masuk balik ke dalam dan kalau dalam FMCBR kita boleh ukur dulu candle itu, iaitu ini ada dominant. Kita buat satu penarikan Fibonacci, makanya dia sudah berada di sekitar 161. Right? Dia berada di dalam sekitar 161. Kemudian daripada situ, apa yang boleh kita ambil adalah semasa dia masuk balik ke dalam dengan keadaan MMA ni keluar daripada BB, alright, semasa keadaan ni dia dah jadi shadow, dia masuk dalam body ni, mari kita pergi kepada H1 untuk melihat apa yang berlaku. Right? Di H1 kita dapati alright, kita dapati ada jatuhan, tapi dalam FMCBR tak boleh buat apa-apa.
Why? Sebab di sini adalah CB1. Right? Okay. Dalam BBMA pun tak boleh buat apa-apa sebab dia tidak menjadi kender arah yang kukuh. Kemudian di sini datang satu kender breakout yang ini. CB1 berlaku, kender arah kukuh pun berlaku. Ya, kender arah kukuh pun berlaku. Baik, kalau kita lihat di sini, selepas kender arah dia naik dan retest di mana? MA5 10 di situ. Which is ini adalah amat baik. Ada CB1 break dan CB1 break itu menjadi satu kender arah yang kukuh. Kemudian berlaku retest di kawasan MA510. Kawasan MA510 yang kuat yang kuat adalah bila dia menjadi satu garis yang tebal dan selari. Ya, kita tidak bercakap MA510 yang kangkang macam ini ya. Ini menunjukkan momentum jatuh yang kuatlah bila dia buka. Bila dia dah start hilang momentum jatuh dia, dia akan start menjadi menyempit. Alright, dia menyempit dan dia akan jadi satu selari macam ini. Ya. Dia jadi apa? Menyempit dan dia menjadi selari. Dan juga bertindih. Itu perkataannya lebih sesuai lah, bertindih. Ini menunjukkan satu benteng yang kuat lah. Okay, satu benteng yang kuat. Dan memang selling move akan dilakukan di situ. So very good. Macam mana kita combine lah. Jatuhan ini akhirnya menjadi momentum yang berterusan. Dalam FMCBR di sini dikatakan sebagai momentum. Why? Ada lebih daripada 3 batang candle. Dan MA510 ini dia sudah memotong dengan 50. Dua-dua, dia bukan separuh-separuh. Kalau MA510 di tengah, dia akan menjadi sideways. Hati-hatilah. Kalau dia dah masuk di sini, atas, bawah, dia tak potong mana-mana, dia jadi sideways. Bila dia start potong, market baru bergerak. So kena hati-hati. Macam sini kan, dia potong terus. 2-4 line ni dipotong terus, dia akan jadi momentum. Okay, kalau dia duduk di pertengahan macam ini, market akan jadi sideways. Jadi kita boleh nampak, BMA banyak kelebihan dia. Bagi mereka yang faham lah. Bila dia duduk di tengah ni, jangan buat apa-apa. Sehinggalah berlaku satu momentum kena arah kukuh dan juga MA510 yang warna hitam ni, dia telah pun memotong ke 4-4, maksudnya 4-4 berada di bawah dan barulah dia akan bergerak. 100 pip lebih. Nampak? So now, mana tadi? Di sini. Di sini tidak ada CB1. Semuanya back candle. Bila tak ada CB1, FMCBR kata yang naik adalah pullback. Dan akan melakukan satu lagi jatuhan. Okey, baik. Bila berlaku pullback, dekat mana kita nak masuk? Dalam FMCBR, kita kena ukur cari situasi pullback tanpa CB. Dalam BBMA, dia akan masuk di MA5 high, MA10 high. Ya, dia carilah. Ada kes ketika market ini dia punya pullback agak jauh. Ya, bila di sini dia naik, dia pullback agak jauh, 5-10 di sini, dia akan cari di H4 lah pula. So, nampaknya di sini pun, H4 ni pun dah dipotong. So, memang strong lah. Now,
untuk mengelakkan situasi itu, right? Apa yang kita buat adalah kita cari punca naik dan kita ukur Fibonacci. Kita cari punca naik dan kita ukur Fibonacci. So, macam mana cara untuk kita ukur? Kita pergi cari punca naik. So, punca naik dia ada di mana? Di sini tidak ada punca naik. Di sini ada punca naik. Di mana punca naik dia? Di sini ada punca naik dia. Ini punca naik dia. Ada IB dan ada CB1. Bila berlaku CB1 dan CB1 menjadi candle arah yang kukuh dan juga dia menjadi CB1 break, kalau nak buy boleh walaupun ketika pullback. Sebab kedua-dua ini berada dalam satu situasi, iaitu ini adalah candle arah kukuh. Okey, dia potong BB tengah, bukan candle arah biasa, candle arah kukuh. Dan ini juga dia buat berlaku breakout di sini, berlaku breakout. Okay, so boleh ambil buy di sini, nampak dia touching dekat MA510 dan terus jalan. Alright, so now kita akan ukur daripada sini sampai ke bawah. Ternyata di sini adalah situasi 161. Dalam situasi 161 ni, kelihatan di sini ada MA50. Dan bagusnya adalah bila MA50 selari dengan MA510 high. Dia sekali lagi bertindih. Dia bertindih. Tengok lain. Ini pun sama. Dia bertindih. Okay. MA510 bertindih dengan MA50. Very strong. Nah, itu kelebihan daripada BBMA. So, bila yang ini ada, kalau nak pancung terus, silakan, sebab itu memang kepakaran dalam BBMA. Tapi dalam FMCBR, kita mengambil pendekatan untuk market ini jatuh terlebih dahulu dan memecahkan CB1. Kemudian barulah kita akan ambil entry sell. So maksudnya FMCB akan sell di sini sebagai retest. Dan saya percaya BBMA juga begitu. Alright? Sebab di sini sudah ada satu candle arah walaupun belum kukuh, tetapi yang ini adalah candle arahnya kukuh. So now, kalau kita lihat di 5 minit ini dan kita kembali kepada H4 ataupun H1 tadi, ni bermaksudnya tempat yang kita marking 161 adalah MA5 high. Dan di situ di time frame kecil juga ada MA50. So, Fibo juga menunjukkan situasi 161. Dan di time frame kecil juga ada CB1 break untuk jatuh dan juga ada candle arah di 5 minit. Semua ada di situ. Buatlah entry full margin. Full margin. Okey. Dan sekali lagi, dia menjadi candle arah retest, candle arah retest. Baik. Saya kata
Bila MA5 dengan MA10 ni dia bersatu, bertindih, dia akan strong. Dia akan strong. Sebenarnya apa yang ada di situ? Saya dah jadi ngajar BMA. Bukan ya, sebab saya faham. Di sini ada satu kenaikan, tapi tidak bersifat dengan CB1. So, pergi kepada 15 minit, cari punca naik. Alright. Pergi lagi ke 5 minit, cari punca naik. Okey, ini dia punca naik dia. Alright. Kenapa saya tak ambil di sini? Sebab di sini tadi dia buat new low. Low baru macam divergent lah. So saya ambil di low baru ni. Di sini ada CB1 break. Nampak? CB1 break yang mana menjadi candle arah yang kukuh atas pada Bollinger Band, middle BB, retrace, naik cukup baik. Tapi kalau break CB tapi belum menjadi arah kukuh, dalam FMCB, dalam BBMA mereka hanya mengatakan candle arah tapi belum kukuh. Itu biasa dia. So daripada sini kita akan buat satu penarikan Fibonacci. Ya, body to shadow breakout. Dan apa yang ada di sini adalah merupakan Fibonacci 261. Fibonacci 261. Fibonacci 261 merupakan situasi ketika dua line bersatu. Very good. Dua line bersatu, very good. Kemudian, mana dia? Okey ni. Kemudian, daripada sini kita dapati ada Fibonacci 261. Kemudian, kita dapati di sini, market ini sudah tidak menjadi momentum lagi. Dia dah gagal keluar daripada BB untuk menjadi momentum. Maksudnya, tak strong. Itu tak apa lagi. Kemudian masuk ke dalam MA510. Kalau dia keluar daripada luar BB, luar MA sekurang-kurangnya ada arah. Tapi bukan momentum. Now sekarang dia masuk dalam MA510, dia sudah tidak jadi arah, apatah lagi dia jadi momentum. Tidak. Datang satu candle menjadi arah baru yang kukuh kerana dia berada di bawah daripada middle BB. Dan dalam FMCBR, dia menjadi candle dominant. Wow. Marvelous. Dia menjadi candle dominant. Dan candle dominant ini adalah salah satu daripada cara untuk mencari penarikan Fibonacci. Selepas dia jadi candle arah yang kukuh, bawah daripada mid BB, dia naik sebagai retest. Dan jangan lupa, di atas sini adalah MA510 yang bertindih di H1. So, di bawah MA510 yang bertindih, di smaller time frame ada dominant. Dan dominant ini juga disokong oleh candle arah kukuh yang keluar daripada dominant dan juga close below daripada mid BB.
Okey. Kita ada 261 di atas. Very good. Kita ada 5-10 yang bertindih di time frame yang lebih besar. Maka kita pun boleh buat penarikan Fibonacci. Kita cari 161, 261 dan juga 423. Tidak ada masalah. Gabungan daripada MA510 dan juga Fibonacci level amat baik. Dan jatuhan ini berada di luar daripada PB menjadi momentum. Dan sehinggalah dia menjadi arah baru dan memecahkan CB1. Okey, dan dia naik. Dia naik. Tapi kita tidak melihat kepada M5 sebab GPS kita adalah H1. Terus market naik. Okey. Market turun. Okey. Baik. Kita lihat di sini. Situasi market ketika ini kalau dilihat daripada AO, dia adalah convergent. Dia adalah situasi con. Daripada situasi con ini, kita tahu market ini akan buat pullback dan akan buat new low untuk membentuk divergent. Dan kita juga tahu batas untuk CB1 ada di sini. Ya, kalau dia break itu lain cerita. Okey, so kita berwaspada di dalam kawasan ini, which is di sini ada EL4. Kita kena hati-hatilah. Market masih dalam mode sell kerana MA50 masih berada jauh daripada MA5, MA10. Maksudnya MA50 ni bermain di sekitar top BB, very strong. So, berlaku kenaikan di sini. So, kita macam biasa, tunggulah di sini. Sekali tunggu di sini, dia naik. Ingat, dia nak test macam ni lah kan. Rupanya tak. Dia test di sini lagi, dia test di sini lagi, kita dah goyang. Dalam FMCBR, bila berlaku pergerakan tanpa CB adalah merupakan pullback untuk lebih rendah perjalanan dia, lebih jauh. So, kita akan selesaikan menggunakan pullback tanpa CB, iaitu di area sini. So, pergi kepada M15 dan kita nak cari ada tak CB1 di sini. Okey. Kita lihat di area sini adalah paling lower. Ya, ini adalah paling lower. Merah saya tukarlah. Warna hitam. Okey, alright. No, ini adalah paling bawah. Baik, dalam referensi biar ini sudah dikira CB1 yang ini sudah berlaku breakout. Tapi dalam PBMA ini belum lagi jadi arah kukuh. Ini baru jadi arah sahaja. Kemudian dia keluar lagi arah di sini. Tapi ini bukan yang kukuh kerana dia bukan momentum. Kalau dia nak jadi momentum, dia keluar daripada BB, dia jadi momentum. Takat duduk dalam BB saja, dia arah saja. Dia arah saja. Tetapi kita dalam FMCBR melihat kepada IB, iaitu di sini. Inggah, candle ini di inggah. Tapi dia belum break CB. Yang ini break CB. Dan dalam FMCBR, bila ada berlaku break CB,
akan back ke dalam IB untuk buat entry. Okey. Tiada masalah, pilihan masing-masing. Kalau BBMA, dia akan menunggu candle arah kukuh. Di sini baru dia akan mencari entry lah. So now, ambil candle yang break CB ni, buat penarikan Fibonacci. Okay. Worst case scenario paling tinggi lah. Saya ambil paling tinggi. Pergi kepada H1. Ternyata yang kita risau ni, dia dah buka pecah MA510 high ni, dia sebenarnya ingin mencari 161. Dia ingin mencari 161. Okey. Baik. Kerana arah ini tidak begitu kuat bagi saya. Kenapa? Kerana tidak ada CB1. Yang tadi kan kita dah cakap, bila ada CB1 dan kerana arah dan baru bagus. Ada CB1 break, ada kerana arah kukuh dan baru bagus. Tapi di sini berlaku kerana arah iaitu keluar daripada MA510 tetapi tiada CB. So bagi saya dia lemah. Dia arah je tapi dia lemah. Dan arah ini boleh buat U-turn pada bila-bila masa. Okay. Now di sini ada situasi MA510. Tapi kalau kalau kita lihat MA510 ni dia dah bersilang. Alright, bila dia dah bersilang, dia tak macam ini, dia tak bersilang. Dia sentuh terus jalan. Okay, macam sini dia sentuh terus jalan, dia tak bersilang. Bila dia bersilang, dia memberitahu dia cari H4. Okay, bila dia bersilang, dia bergerak, dia akan pergi ke H4. Tapi kalau dia tak bersilang, you boleh masuk ketika H1. So, bila dia bersilang ni, jangan dulu. Tunggu sampai H4. Sebab takut floating. So now di sini ada 161 dan selepas hit 161 dia buat satu candle arah yang baru. Nah, candle arah ini dah tak perlu lagi candle arah kukuh. Kenapa? Kerana dia memang duduk di bawah middle BB. Okey. Dia arah ke bawah, duduk di bawah middle BB. Tak ada lagi dah arah kukuh ke apa, dia memang kukuh. Sebab dia duduk bawah dan dia keluar MA510 bawah. Yang macam ini, dia keluar ke atas, tapi di bawah MA510. Yang ini tak kukuh. Manakala yang ini dia keluar mengikut arah mid BB di bawah daripada mid BB. So, dia kukuh. So, di sinilah kita tengok ada berlaku CB1 break. Di mana? Di sini. Di sini adalah engulf. Ini baru berlaku engulfing. Ya, candle bull, candle bear baru berlaku engulf. Di sini ada support. Ada support. Ini pecah. Dan sebab saya kata bila ada CB1 dan ada candle arah kukuh, market jalan. Confirm market jalan. Kita combine mencari kesempurnaan antara musang FMCBR dan BBMA. Tidak sekali-kali untuk bercanggah. Tidak sekali-kali untuk memberitahu aku lebih hebat atau dia lebih hebat. Kita daripada dulu sampai sekarang berganding bahu untuk menyempurnakan suatu misi. Iaitu setiap rumah, macam Abang Omar kata, wajib ada satu ATM. Itulah dia. So, di sini ada BBMA kena arah,
Sebab dia dah memang duduk bawah MACD, dia tak perlu jadi kukuh, dia memang kukuh. Dan di sini ada CB1 break, hentam sell, sell 150 pip. Okey, 150 pip. Kalau tak tahu kat mana nak ambil TP, ambil daripada CB1 break, tarik sampai ke atas, settle 423. Bend in, relax, ulang. Apa yang nak ulang? Okey. Ulang. Saya tak pergi H4 ataupun daily sebab tak ramai pun yang nak tunggu situ. Lambat. So kita bagi yang intraday lah. Ulang. Berlaku divergent. Berlaku divergent. Apakah kita masuk? Belum. Belum. Baik. Apa yang kita tunggu? Kita menunggu berlaku CB1 break. Kalau kita lihat di sini, candle ini keluar daripada BB menjadi momentum, naik, retest, turun, dah tak keluar dah. Dia dah tak keluar. So, bila dia tak keluar, then di sini ada support register. Ini sudah jadi CB1 break. Okay? CB1 break. Baik. Itu adalah signal buy dalam FMCBR. Tapi kalau kita kata, okey, aku nak tunggu candle arah kukuh. Boleh. Ini dah jadi candle arah. Ini candle arah kukuh sebab dia dah close atas pada MACD. Dan selepas pada close atas MACD, market turun, retest the same zone yang mana FMCBR juga masuk tadi. Sama je. Sama. Okey, sama. Retest. Okey. Betul ke kat sini boleh buy? Okey, di sini ada MA5, MA10 bertindih very strong. Tapi betul ke boleh buy dekat situ? Buatnya dia bolos? Untuk itu, FMCBR kata, bila dia keluar daripada MACD, dia akan masuk balik sebagai pullback kerana di sini tidak ada CB1. Dan juga ada lebih daripada 3 batang candle untuk menjadi market yang stabil. Turun adalah pullback untuk buat new high. So now di sini cari punca jatuh. Mana dia? Ini dia. Cari punca jatuh. Market turun. Dan di sini adalah CB1. Okey. Nampak tak? Di sini adalah CB1. Nampak tak? Di sini break CB1 dan juga menjadi candle arah kukuh untuk sell. Buat penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke atas. Okey. So kita lihat H1 di sini adalah kawasan 161 as a pullback. Manakala di sini ada MA510. Okey. Kita dah marking dan dapat MA ni. So untuk buy jangan sell. Okey, kenapa jangan sell? Sebab arah di time frame besar adalah buy. Yang sell ini, yang turun ini adalah pullback. Jangan lupa
di bawah sini ada MA510 yang berfungsi ni untuk menahan harga. So, di M15 di sini cari arah buy sahaja. Arah buy. Turun, buy. Keluar daripada MACD, turun, buy sahaja. Alright? Sebab di sini sudah ada satu arah di tafiq yang lebih besar, yang lebih dominan, dan di sini tidak ada menjadi momentum candle arah. Ya, tidak ada yang menjadi candle arah tak keluar daripada MA510 di bigger time frame. So kita duk balon, duk tengok dekat M5 tadi, M15 tadi bukan main lagi nak sell, lupa apa yang berlaku dekat H1. Alright? So kita tengok balik kepada apa yang berlaku dekat di sini. Dekat H4 ini adalah CB1. Break CB1 dan menjadi arah kukuh buy kerana dia berada atas daripada MACD. Dua itu mid cun. Okay, yang ini bawa arah saja. Dan ini juga tidak ada CB, belum break. So ini kena arah saja. So ini arah kukuh dan break CB1. Okay. So kita boleh tengok market naik berapa jauh. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Memang terbaik. Okay. Saya tidak bercakap soal re-entry dan sebagainya. Tapi ini cuma basic dalam FMC dan juga dalam BBMA. Basic pun power, bos. Kalau faham, cukup power. Okay. So now, tengok di sini ya. Last untuk hari ini, tengok di sini market memang tengah strong. Right? Menjadi momentum yang kuat keluar daripada MACD. So kita pergi kepada, kalau kita lihat kepada ukuran Fibonacci agak-agak lah ya. Kemana lah dia nak pergi ya. Baik. Okey. Daripada sini market jatuh, daripada sini punca market naik. Okey. So di sini berlaku CB1 break. Jadi kena arah. CB1 break. Mana dia? Ini CB1 dia. Ini halangan dia pecahkan. Lepas tu retest lepas ada CB1. Dan juga kena arah yang kukuh. Retest. You balloon layer kat sini. Pump dia naik. Buat penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke atas. So now kalau dilihat di sini sepertinya nak naik lagi lah. Alright. Okay. Tapi dia tak selalu nak naik terus tu. Siapa nak buy lagi? Semua orang takut dah nak buy. Takutlah. So apa yang kita buat adalah kita mencari kalau ada pullback. Okay. Dan pullback kita tengok daripada sini ke sinilah. H4. Mana tadi? Okey. Sini tidak ada signifikan kena arah. Masih lagi dalam mode buy. MA510 dengan MA50 pun duduk bawah daripada MA510. Trending buy. Pergi kepada H1 pun sama, trending buy. Tapi something yang bagus di sini adalah di sini dia agak jauh bumbung dia. Kita takut jadi macam ni. Right? Kita takut dia jadi macam ni. Dia jadi kena arah sell.
Okey, kalau dia jadi kehendak arah sel, CB1 dia ada di area sini. Jaga-jaga. Saya pergi kepada M30 pula. Lama tak tengok M30. Dalam M30 pun tidak ada kehendak arah sel. Semuanya kehendak arah bar yang kukuh, bar yang kukuh. Ya, ini pun jadi bar yang kukuh juga. Tidak ada kehendak arah sel. So, tak boleh sel lah. Pergi kepada 15 minit. Okey. Di 15 minit, situasinya masih lagi dalam mode buy. Ya, situasi masih dalam mode buy. Right. Tapi apa sebenarnya market nak buat? Market cuba untuk membuat divergence. Okey. Okey. Itu baru nampak berlaku divergence. Belum tahu dia punya sah tak sah. Alright. So, untuk itu, di manakah CB1 dia? CB1 dia ada di area sini. Nih. So, kalau ada candle bear daripada sini, okay, turun, memecahkan CB1 dan menjadi kena arah kukuh close below daripada mid BB, dia akan menjadi signal sell, market naik, retest 510 high, dan you sell. Dan buat penarikan Fibonacci daripada sini sampai ke atas, carilah 161, 261. Pada saya, sebab market masih lagi dalam mood buy, kalau dapat 161 pun okey, kalau dapat 261 pun okey. Dan kita akan cari buy balik, ulang kaedah yang sama. Ulang kaedah yang sama. Okey? Alright. Itu saja perkongsian saya tentang FMCBR bersama dengan PBMA. My lovely brother, Umali. Terima kasih atas teknik yang hebat ini, yang begitu mantap dan telah membuatkan ramai trader-trader luar sana berjaya. Saya cuma ingin memberikan satu dua senjata baru untuk membuatkan BBMA ini lebih baik. Okey? So itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.